Saya nak mulakan terlebih dahulu dengan surat tular Zahid dan Najib. Baik, saya dah ceritakan berulang kali semenjak 2-3 minggu semenjak beberapa hari selepas Anwar mengisytiharkan bahawa dia memiliki sokongan majoriti, ya. Saudara-saudara ingat kan? Dia buat satu sidang tergempar dan dia isytiharkan. Lepas tu saya umumkan, dan sebenarnya orang pertama yang mengumumkan adalah Datuk Seri Khairuddin Abu Hassan. Dan kemudian saya umumkan dan saya lanjutkan cerita tu bahawasanya Zahid ada keluar satu surat sokongan mewakili Barisan Nasional, dan surat itu adalah surat sokongan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim atau misi Anwar untuk jadi Perdana Menteri. Maknanya bagi pihak Barisan Nasional, khususnya bagi pihak UMNO, Zahid keluarkan satu surat, dan dalam surat itu dia menzahirkan sokongan, bukan sokongan dia. Dia zahirkan sokongan semua MP UMNO, dan tak silap saya semua MP Barisan Nasional, terhadap Anwar sebagai calon Perdana Menteri ke-9. Okey? Dan Zahid melakukan ini secara rahsia, dan maknanya Zahid tidak merujuk kepada MKT UMNO, tidak merujuk kepada seorang pun ahli parlimen UMNO, tidak merujuk kepada Majlis Tertinggi MCA, dan tidak merujuk kepada Majlis Tinggi MIC. Dan yang paling mengejutkan yang saya dah bongkar dulu ialah surat ini bukan hanya Zahid yang sokong, tetapi gandengan Zahid dan Najib. Jadi benda ni dah dibongkarkan lama dah. Tetapi semalam ada satu portal yang membuat perbongkaran yang sama tetapi terperinci sedikit. Jadi perkara yang saya sebutkan sebiji dia kata, iaitu Zahid keluarkan satu surat dan kemudian surat itu dihantar ke istana, dan surat itu ada sokongan Najib sekali. Jadi Najib ni dari dulu saya dah beritahu dia penyokong tegar Anwar, ya, termasuk laskar-laskar cyber upahan dia dan Rosmah. Kau fahamlah siapa dia tu. Okey. Dan tetapi portal ni ditambah sedikit. Perkara yang portal ni tambah sebenarnya saya tahu, tapi saya tak nak sebut sebab melibatkan istana. Atas dasar menghormati istana, jadi perkara tu saya tak boleh sebut atau saya tak hendak sebut. Tetapi portal ni dah sebut, jadi saya sebutlah. Dan saya pun dah bawa artikel tu dalam blog saya. Menurut portal tu memang benar apa yang ditulis. Zahid sebenarnya dia pergi jumpa dengan Muhyiddin, dan dia menzahirkan sokongan penuk padunya terhadap Muhyiddin. Tetapi selepas perjumpaan itu, ini jahat Zahid ni, dia suka bermain dengan semua orang untuk cuba selamatkan tekuk dia. Selepas perjumpaan Muhyiddin tu, Zahid menghantar satu surat kepada tak silap saya menghantar kepada istana. Dan dalam surat itu Zahid menzahirkan sokongan dia terhadap Anwar sebagai Perdana Menteri. Dan surat itu disokong juga oleh Najib. Jadi nampak tak dia main Muhyiddin, lepas tu dia main Anwar. Okey. Kemudian apa yang berlaku adalah pihak istana telah menghantar surat itu menurut portal ini kepada Muhyiddin. Jadi Muhyiddin terkejut. Lepas tu Muhyiddin membuat perjumpaan dengan menteri-menteri. Dan kemudian menteri-menteri terkejut, dan mereka berjanji membawa perkara ini ke Majlis Kepimpinan Tertinggi. Tetapi Majlis Kepimpinan Tertinggi itu saya dah beritahu adalah majoritinya tim A. Sebab tim A UMNO ni yang diterajui Najib, walaupun minoriti, disokong hanya oleh antara 9 hingga 11 ahli parlimen, tetapi kepimpinan tertinggi UMNO majoritinya dalam tim A. Jadi yang selebihnya tim B ni adalah majoriti dalam UMNO. Maknanya majoriti ahli-ahli parlimen dan pemimpin-pemimpin bahagian dan cawangan semuanya dalam tim B. Tetapi mereka tidak ahli-ahli mereka amat kurang atau tiada dalam pucuk pimpinan parti. Jadi parti UMNO seolah-olah di-hijack oleh Zahid, Najib dan perkumpulan mereka. Dan segala keputusan yang dibuat oleh MKT dan Zahid ini tidak mencerminkan apa yang majoriti dalam UMNO nak. Seolah-olah wujud dua parti dalam satu bumbung. Okey, so ini masalah dia. Tapi apa pun, pokoknya Zahid dan Najib menzahirkan sokongan terhadap Anwar, tetapi dan ada surat sokongan itu yang sampai ke istana, tetapi yang itu berlaku selepas Zahid pergi berjumpa
dengan Muhyiddin dan menzahirkan sokongan dia terhadap Muhyiddin. Kemudian istana pula menghantar surat tu kepada Muhyiddin, salinan surat itu, dan akhirnya Muhyiddin memanggil mesyuarat menteri-menteri. Dan menteri-menteri juga terkejut dan mereka membawanya ke MKT. Dan lebih mengejutkan, Zahid memang minta jawatan timbalan Perdana Menteri. Ini semua pergelutan kuasa dan kedudukan. Ini semua pergelutan Najib dan Zahid ingin mencatur supaya pihak-pihak mereka duduk ada dalam kementerian. Jadi menurut botol ini, dan ini sejajar dengan perkhabaran yang saya terima, bahawa Zahid ada minta untuk pihak-pihak tertentu yang dilantik, ahli-ahli UMNO tertentu yang dilantik oleh Muhyiddin sebagai menteri dan timbalan menteri untuk digugurkan, termasuk Hishamuddin. Sebab Hishamuddin ni tim B. Jadi Najib dan Zahid nak mulakan proses mencantas Muhyiddin dengan mula-mula memastikan bahawa yang duduk ada dalam kerajaan orang mereka. Inilah yang Zahid cuba lakukan. Sebab itu semalam saya beritahu, apabila Zahid mengumumkan bahawa UMNO telah adakan gencatan politik, itu satu penipuan secara automatik. Kerana apa-apa keputusan itu bukan keputusan keseluruhan ahli parlimen UMNO. Itu adalah dalam kepala otak Zahid saja. Jadi bila dia kata gencatan politik, itu bukan mencerminkan betul-betul apa yang dikehendaki oleh majoriti ahli-ahli parlimen. Maknanya tak ada gencatan politik. Dan kalau kamu lihat perkataan yang digunakan oleh Zahid selepas mesyuarat MKT, dia seolah-olah bukan mengatakan bahawa mereka hendak rekonsiliasi secara berterusan, gencatan secara berterusan. Ini hanya seketika sementara mereka mempertimbangkan perkara-perkara tertentu. Secara tak langsung, mereka sedang mengugut Muhyiddin. Kemudian kalau syarat-syarat tidak dipenuhi, mereka akan tetap tolak Muhyiddin. Okey? So, kesimpulannya, nombor satu, saya tidak menipu. Nombor dua, Zahid bukan hanya bermain semua pihak. Dia main dengan Muhyiddin, dia main dengan Anwar, dan dia menipu. Dia kuat menipu. Amat kuat menipu. Nombor tiga, Najib amat kuat menipu. Sebab terbukti daripada mesyuarat dengan ahli-ahli parlimen, di mana Najib mendesak agar Anwar disokong. Dari dulu lagi, laskar-laskar dia yang diupah ni, yang korang suka dengar live-live dia, mereka ni sebenarnya dari awal lagi dah tahu rancangan ini, iaitu kita akan berpaut pada Anwar. Korang semua telah dikelentong, telah dibohong. Itu saya kata, lambat laun kebenaran sentiasa menang. Ya, Najib adalah pembohong. Okey, awak semua suka tak suk apa saya tak kisah, tetapi anda telah ditipu dan dikhianati. Dia penyokong tegar Anwar dan dia pernah cuba bersekongkol dengan Anwar sebelum PRU 13, kemudian sebelum PRU 14, dan seperti mana kita semua tahu, sebaik selepas PRU 14 apabila Barisan Nasional kecundang. Okey, Najib memang ingin berpaut dengan Anwar, tetapi perkara itu dirahsiakan dengan begitu ketat dan sekarang ni semua dah terbongkar. Okey, dan dia cuba buat penafian di Facebook dia. Saudara-saudari, pergilah Facebook dia, tekan dia, suruh dia buat menafikan apa yang saya kata. Okey, kalau Najib berani, saman juga saya sudi bekerjasama dengan peguam dia untuk membantu peguam dia supaya surat-surat saman tu sampai ke tangan saya. Sama juga dengan Zahid. Kalau Zahid berani, samanlah saya. Okey, baik. Minta maaf ya, tadi ada gangguan sikit. Minta maaf sebab adalah gangguan sikit. Jadi saya sambung. Okey, itu babak Zahid. Jadi pokoknya, okey, saya bukan duduk sini untuk buat cerita dongeng. Okey, kau orang putuskan nak kebenaran atau nak duduk propaganda, apa yang menyedapkan telinga. Dan apabila anda dah dengar kebenaran tetapi masih tak boleh terima dan masih ingin berpaut pada propaganda, itu bermakna anda kena nilai diri anda sendiri. Apakah sebenarnya anda ingin? Anda ingin kebenaran atau anda ingin duduk dalam kepompong propaganda dan berharap bahawa propaganda itu akan menjelma menjadi satu kebenaran? Okey, putuskan sendiri. Baik, nombor dua, titah yang di-Pertuan Agong ada titah kedua hari ini. Dalam titah kedua tu, baginda tuanku yang kita amat sanjungi telah menggunakan kebijaksanaan baginda tuanku untuk menasihati ahli-ahli parlimen agar menyokong penuh usul belanjawan 2021. Okey. Now di sini saya ingin beritahu
bahawa saya amat menyanjungi Yang di-Pertuan Agong dan menghormati keputusan Yang di-Pertuan Agong. Jadi tujuan saya duduk di sini bukannya untuk memberitahu anda bahawa saya setuju atau tak setuju dengan Yang di-Pertuan Agong, tetapi kerana saya tidak pernah dan tidak akan berbuat demikian. Tapi dari segi perlembagaan, saya nak buat analisis dan beritahu apa yang telah berlaku disebabkan titah itu. Baik. Memang Muhyiddin, saya setuju dengan Tengku Razali Hamzah bahawa Muhyiddin adalah secara efektifnya Perdana Menteri yang tidak sah. Kerana apa? Kerana kalau kita lihat surat Zahid, kalau kita lihat banyak perkara yang berbangkit sebelum ini, kalau kita lihat berapa banyak MP, kita buat congkakan, yang telah meminta agar usul tidak percaya yang telah dikemukakan oleh Mahathir dulu kepada mantan Speaker Dewan Rakyat, MP-MP ni meminta agar usul ini dijadikan agenda utama apabila Parlimen bersidang. Bukan sekali, bukan dua kali, banyak kali. Dan perkara ini telah ditolak dengan alasan-alasan tidak munasabah oleh Muhyiddin menerusi Speaker Dewan Rakyat ini. Jadi disebabkan timbul begitu banyak polemik dan tanda-tanda bahawa Muhyiddin telah hilang majoriti, dan disebabkan cara Muhyiddin menjadi Perdana Menteri di mana tidak pernah ada pembuktian majoriti dia, maka ada tanda soal besar kesahihan jawatan dia sebagai Perdana Menteri lah ni. Bukan pelantikan dia. Pelantikan dia dulu itu sah. Tetapi sekarang, adakah dia benar-benar layak menjadi Perdana Menteri? Seharusnya dalam keadaan di mana bukan hanya polemik dimainkan, tetapi memang ada persoalan yang cukup sahih. Benarkah Muhyiddin layak jadi Perdana Menteri ini? Benda ni memang soalan yang bagus dan memang nampak bahawa Muhyiddin tidak memiliki majoriti. Banyak petanda yang menunjukkan dia tidak memiliki majoriti. Sekiranya Muhyiddin Perdana Menteri yang bertanggungjawab, dia perlulah memberikan keutamaan kepada usul tidak percaya apabila Parlimen bersidang kelak. Okey? Kerana dia perlu membuktikan majoriti dia. So, jadi saya setuju atas dasar ini bahawa Muhyiddin ni effectively is an illegitimate Prime Minister, iaitu dakwaan Tengku Razali Hamzah, kerana dia tidak membuktikan majoriti dia walaupun diminta. Okey. Jadi memandangkan itu, menurut perlembagaan, ini bukan satu jenayah, ini bukan satu yang ada pihak cuba melanggar undang-undang, ini bukannya satu yang kita boleh katakan politicking. Ya, istilah politicking lah ni telah disalahgunakan oleh banyak pihak. Sikit-sikit bercakap politik, you are politicking. No. Ini kita cerita berkenaan dengan Perlembagaan Persekutuan. Jadi dalam Perlembagaan Persekutuan, memang apabila dibuat pembentangan bajet, memang perlu diundi. Sebab kita bukannya ada satu konstitusi parlimen, kita ada 222 konstitusi parlimen yang diwakili oleh 222 ahli parlimen. Jadi 222 ahli parlimen, setiap seorang bertanggungjawab terhadap konstitusi mereka untuk menyumbang ke arah pembentukan satu belanjawan yang memuaskan hati semua ahli parlimen dan konstitusi-konstitusi mereka agar urusan belanjawan itu dapat memenuhi semua konstituensi dengan berkesan. Jadi itulah tujuannya Perlembagaan Persekutuan menetapkan bahawa bajet perlu diundi dan mendapat undi majoriti di dalam Dewan Rakyat. Jadi apabila kita membincangkan perkara ini bukan berpolitik, ini bukan politicking yang dimainkan oleh Laskar Cyber. Jadi apabila tuanku juga menyebut politicking, ini bukan politicking. Saya tahu tuanku bijaksana dan dia tidak memaksudkan ini sebab ini adalah Perlembagaan Persekutuan. Okey. Jadi Perlembagaan Persekutuan memerlukan ahli parlimen untuk melihat sama ada belanjawan itu sesuai atau tidak. Dan untuk kita menilai sama ada belanjawan itu sesuai atau tidak, belanjawan itu perlu dibentangkan terlebih dahulu. Dan apabila kita bentang dan kita lihat, baru kita berdebat. Apabila kita berdebat, mengapa kita berdebat? Kita berdebat kerana kita hendak cuba memastikan belanjawan yang itu akhirnya akan menjurus kepada satu pelan belanjawan yang baik, yang boleh diterima oleh majoriti supaya ia boleh digunakan dengan cara yang memang akan membantu majoriti